Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana bersama kami dalam siaran Facebook Live pertama OMG. Dan ia adalah suatu siaran yang membawa anda menelusuri Oh My Ginjal ataupun memahami dengan lebih lanjut berkaitan dengan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan masalah buah pinggang. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, saya Terence Dash dan terima kasih kerana bersama kami di Facebook Davita pada tengah hari ini. Banyak sebenarnya akan kita bincangkan, tapi topik yang pertama ni pun dah ada yang anggap panas dan ramai yang masih menganggap topik ini tabu. Tapi lebih mengkhusus sekarang kita kepada mereka yang menghadapi masalah buah pinggang dan juga perkaitannya dengan isu seksualiti. Jadi ini adalah sesuatu yang akan kita bincangkan dengan lebih lanjut bersama dengan 3 orang pakar yang akan bersama dengan saya secara langsung. Dan anda di luar sana jangan malu-malu, jangan segan silu. Sila bertanya soalan-soalan anda melalui pautan komen dan hantarkan kepada kami. Kita akan bawa perbincangan itu bersama dengan 3 orang pakar kita sebentar sahaja lagi. Tetapi sebelum itu, ingin juga kita ingatkan bahawa kita ada penggalak untuk anda bertanya soalan dan untuk anda terus setia bersama dengan kami dalam siaran ini sehingga ke penghujungnya nanti, iaitu hadiah-hadiah hebat yang menanti anda, 2 unit power bank, 2 unit pengisar mudah alih dan hadiah utama Samsung Galaxy Fit to Bluetooth smartwatch. Ia adalah merupakan hadiah-hadiah hebat yang akan menanti anda sekiranya anda mampu untuk menjawab soalan-soalan daripada kami pula yang akan diutarakan pada penghujung siaran ini nanti. Jadi, makan nasi hari-hari, tanda anak Malaysia sejati. Terima kasih kerana bersama kami. Sila duduk, jangan lari ya. Kita akan menonton bersama-sama sehingga ke penghujung siaran ini dan banyak perbincangan menarik akan kami bawakan. Di samping itu, kepada barisan jururawat yang sedang menonton, jika anda ingin mengumpul markah CPD untuk memperbaharui Annual Practicing Certificate anda, jangan lupa untuk daftar kehadiran anda di pautan Google Form yang kami pautkan di ruangan komen. Jawab beberapa soalan untuk menerima 1 markah CPD. Dengan itu, tanpa membuang masa lagi, terus saja bersama dengan tamu pertama saya yang memang merupakan seorang yang tidak asing lagi dalam dunia urologi dan juga banyak sebenarnya bersama dengan rakan-rakan media di seluruh negara dalam membawa perbincangan berkaitan dengan isu seksualiti, terutama sekali mati pucuk di kalangan lelaki. Kita berbincang mengenai seorang tokoh yang tidak asing lagi, iaitu Dr. George Lee, pakar perunding urologi dari Gleneagles, Kuala Lumpur. Terima kasih Dr. George Lee kerana bersama dengan kami. Apa khabar Dr. George? Terence, apa khabar? Lama kita tak jumpa. Hari ini kena bincang mati pucuk. Hari-hari bila jumpa Dr. George mesti bincang pasal masalah tu. Okey, ada lagi topik-topik lain kan? Tapi bolehlah kita masalah mati pucuk ni. Ya, kalau macam dulu kita di RTM tu untuk Selamat Pagi Malaysia kita bincang-bincang, tiba-tiba Dr. George kecek Kelantan pula. Hari ni boleh itu dah biasa. Dia biasa dah. Tak apalah, kita bincang sikit ya. Kalau masalah ni memang topik-topik yang penting kan. So haraplah kita ada sikit macam participation dan daripada penonton-penonton dan haraplah kita akan jawab soalan-soalan yang berkaitan ya. Saya rasa di penghujung sesi nanti Dr. George akan lancar berbahasa Melayu. Pasti. Untuk baca boleh. Makin bodoh kuat sangat atau mati pucuk habis lah. Baik Dr. George, itu resepi Dr. George secara peribadi. Kita akan mulakan dengan soalan pertama dan soalan ni saya rasa kerap juga ditanya kepada Dr. George. Kita akan pautkan di skrin. Mengapakah Dr. George pesakit buah pinggang lebih berisiko untuk mengalami masalah mati pucuk? Dan apakah impak yang dialami oleh pesakit? Silakan. Terence, yang ramai penonton kita tak tahu tu, kaum lelaki yang menghadapi masalah kegagalan buah pinggang ni mempunyai pelbagai masalah seksual, bukan sahaja mati pucuk ya. Yang ini termasuk kehilangan minat dalam hubungan seks ataupun kehilangan libido ataupun kekurangan ejakulasi. Yang ni mungkinlah menghadapi masalah kesuburan ya. Namun masalah seksual yang paling biasa, yang paling membimbangkan, yang paling menyebabkan kecewaan ialah masalah ereksi ya. Yang mati pucuk ni ataupun kegagalan meningkatkan ereksi anggap umum dan lebih umum di kaum pesakit yang kegagalan buah pinggang ni dan ada banyak punca lah.
Yang punca saya rasa yang pertamanya ialah bekalan darah yang lemah, ya. Yang ini dalam medical term ialah atherosclerosis, ya. Ramai pesakit buah pinggang ni telah menyepitkan saluran darahnya di seluruh badan, ya. Kerana ada kemungkinan risiko macam kolesterol yang tinggi ataupun tekanan darah ataupun diabetes mengakibatkan kerosakan buah pinggang dan juga masalahnya yang bekalan darah yang lemah. Yang ini akan juga mengurangkan bekalan darah ke zakar dan sukar untuk mendapati ereksi, ya. So yang ni mungkinnya masalah yang terpenting sekali mengakibatkan mati pucuk, ya. Yang keduanya mungkinnya gangguan hormon, ya. Yang lelakinya hormon ialah ini bahan kimia yang mengawal banyak fungsi badan, ya. Berapa hormon direka khas untuk mengawal fungsi seksual. Tahap hormon seks ini jadi lebih rendah daripada biasa pada pesakit yang ada buah pinggang, masalah buah pinggang, ya. Yang ni ada kemungkinannya uremia, macam kekotoran darah itu mengakibatkan testis fungsinya jadi turun dan menghasilkan kurang hormon seks lelaki testosteron. So, oleh kerana demikian, masalah ereksi dan juga kerendahan libido diakibatkannya. Dan juga ada masalah lain lagi, ya, punca-punca lain macam kerosakan saraf, macam seperti pesakit yang mempunyai ada masalah diabetes, sarafnya jadi lemah dan lain-lain lagi, macam perubatan, ya. Macam doktornya biasa bagi ubat untuk memulihkan masalah kesihatan yang lain, ya. Tetapi sebilangan kecil ubat akan menyumbangkan kepada masalah seksual seperti mati pucuk, ya. Macam ubat tekanan darah yang generasi lama, macam ubat beta blocker generasi lama macam atenolol ataupun propranolol, metoprolol, yang ini ironically menjadikan masalah mati pucuk. Dan akhir sekali saya rasa psychological lah, macam masalah psychological apabila pesakit buah pinggang ni mula dialisis, memang terhadap banyak tekanan yang perlu ditangani, ya. Dan juga keletihan, ya. Imagine lah macam keletihan mengakibatkan masalah mati pucuk, keletihan dihadapi masalah ginjal ni kerana anemia. Anemia ni masalahnya macam darahnya kotor lah, ataupun masalah perubatan lain seperti penyakit jantung atau tidak dapat cukup dialisis ni. Memang semuanya punca-punca dan risiko yang mengakibatkan masalah seksual, terpentingnya masalah erectile dysfunction atau mati pucuk. Dr. Josh ada sebut tentang ubat tadi. Saya nak ambil masa sedikit untuk berbincang tentang ubat ini. Sebab kalau kita sedia maklum, ubat-ubat yang bukan bertauliah, bukan datang daripada doktor, selalu dipasarkan. Dan kalau mereka yang ada masalah ini, mereka akan terpanggil untuk menggunakan ubat-ubat sebegitu. Jadi apa nasihat Dr. Josh, ya, kepada pesakit yang mungkin rasa terlalu rumong, terlalu murung, terlalu kecewa dengan keadaan mereka sehingga menggunakan ubat-ubat tradisional dan sebagainya. Ya, betul-betul. Yang company-company pharma telah buat macam siasatan perubatan ni, yang ramainya penerbitan ini telah wujudkan ubat-ubat yang tradisional ni mengandungi macam ubat yang ada bahan kimia macam yang Viagra. So jikalau seorang pesakit tidak sesuai makan ubat-ubat macam ni, memang kita risau kerana risikonya akan meningkat dan juga yang ini akan membahayakan nyawa, dan saya rasanya memang tidak sesuai untuk makan ubat yang recommended daripada jiran-jiran ataupun di pasar malam, ya. Baik, terima kasih Dr. Josh. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya yang juga sering ditanya oleh pesakit buah pinggang dan juga mereka yang mungkin ingin tahu apakah kesemua lelaki yang menghadapi penyakit buah pinggang ini akan mendapat masalah mati pucuk. Adakah itu suatu yang pasti? Kalau ada masalah buah pinggang, memang confirm akan ada masalah dengan sexuality. Ya, kerosakan buah pinggang itu ada berapa peringkat, ya. Tetapi anggarannya prevalensi untuk mati pucuk adalah lebih kurang 70%
pada pesakit kegagalan ginjal yang peringkat akhir, ya, yang peringkat akhir. So jikalau tidak begitu teruk lagi, memanglah prevalensi ini lebih turun lagi. Tetapi walaupun begitu, masalah ini masih kurang diakui atau dirawat. Saya rasa ini sesuatu faktor yang kita harus meningkatkan kesedaran di kalangan pesakit dan juga doktor, kerana yang adalah macam program-program macam ini akan meningkatkan kesedaran untuk dalam kalangan pesakit. Baik, terima kasih Dr. George. Tentang kesedaran itu secara meluas, Dr. George dianggarkan ada 3 juta lelaki di Malaysia menghadapi masalah ini. Sejak Dr. George mula bercakap tentang masalah seksual dan juga masalah yang berkaitan dengan mati pucuk ini, saya rasa kali pertama saya bertemu bual dengan Dr. George lebih kurang 10 tahun sebelum ini. Jadi adakah kesedaran itu sudah meningkat, Dr. George? Sikitlah ada. Saya rasa kerana saya rasa tabunya makin kurang. Tetapi ramainya kaum lelaki masih rasa malu, masih rasa ada tabu dan juga mengakibatkan kurang bukan kesedaran, tetapi masalah ni akan menjadikan pesakit-pesakit jadi malu untuk jumpa doktor. Baik, kita sudah pun ada soalan-soalan yang sedang diutarakan melalui ruang komen. Kita akan simpan semua soalan ini untuk dijawab bersama dengan panel pakar ini di penghujung sesi nanti. Kita akan bawakan semua mereka ke skrin untuk berinteraksi bersama dengan anda. Kita ke soalan yang seterusnya untuk Dr. George. Ini mungkin soalan yang terakhir. Adakah masalah kelemahan zakar akan memberi kesan terhadap kualiti dan kuantiti sperma atau akan mengakibatkan mati pucuk? Jadi kelemahan zakar itu saya rasa memang sinonim lah dengan mati pucuk. Ya, betul. Ya. Tetapi masalah kita kata kesuburan ni mungkinnya dalam pesakit yang ada pesakit buah pinggang ni yang akan menghadapi masalah ini untuk kaum lelaki saja. Tetapi kaum lelaki dan perempuannya kesuburannya akan di affected, ya. Kerana kekurangan hormon yang berkaitan dengan uremia atau kekotoran darah, ya. Di kaum lelaki, penyakit kegagalan buah pinggang ni perlu dialisis, mungkin menghadapi masalah keturunan jumlah sperma, ya. Jumlah sperma yang lumayan ialah tidak kurang daripada 15 juta, tetapi kaum pesakit ni memang menghadapi masalahnya kurang jumlah sperma. Selain daripada itu, pesakit yang ada masalah ni spermanya tidak aktif, ya. Biasanya kita perlu sekurang-kurangnya 40% dan ke atas untuk kesuburan, tetapi pesakit ni menghadapi masalahnya kurang aktif dan juga spermnya kurang sihat atau kurang matang, ya. Saya rasa puncanya ada kerana kegagalan sperma ni jadi matang di testis ataupun kekurangan testosteron. Rasanya kita ada masa untuk satu lagi soalan. Kita ke soalan yang terakhir untuk Dr. George. Apakah ubat yang boleh diambil? Ini ubat yang bertauliah, bukan ubat ikut nasihat jiran dan sebagainya. Oleh pesakit bagi merawat masalah mati pucuk bagi pesakit buah pinggang secara khususnya. Ya, yang ubat ni kita tahulah yang original punya Pfizer kan. Sudah 23 tahun dah yang original punya Pfizer. Yang COVID punya Pfizer yang kedua. Memang kita sudah tahu tentang ubat-ubat macam Viagra. Rawatan untuk lelaki yang menghadapi masalah mati pucuk ni adalah ubat yang seperti Viagra. Yang ni ubatnya amat selamat, ya. Ada 4 jenis ubat PDE5 inhibitors ini di dalam market, ya. Adanya ialah Sildenafil, itu Viagra, Cialis, itu Tadalafil, Levitra, Vardenafil dan juga satu lagi Udanafil atau Zydina, ya. Keempat-empat ubat ini memang berkesan kerana ia meningkatkan bekaran darah ke zakar, membantu mencapai ereksi dan juga mengekalkan ereksi, ya. Yang kesannya bagus setinggi 70% di golongan pesakit yang ada masalah kegagalan buah pinggang ni, ya, seperti yang kronik, ya. Dan ia amat selamat kerana kesan sampingnya yang biasanya kesan samping yang ringan, ya, macam sakit kepala ke, reflux acid ke, ataupun macam visual disturbance sikit aja, tetapi yang ubat ni memang amat selamat. Tetapi
saya pun nasihatkan pesakit kalau jika ada berminat untuk menggunakan ubat-ubat ni, mintalah pergi jumpa doktor untuk yang examination yang lebih teliti untuk pastikan sesuai untuk guna ubat ni. Baik, terima kasih Dr. George. Kita telah pun bersama dengan Dr. George dan kita akan kembali bersama dengan Dr. George sebentar lagi dalam sesi bersama semua pakar. Dan kita akan terus ke aspek yang berikutnya berkaitan dengan penyakit buah pinggang dan juga berkaitannya dengan seksualiti ini bersama dengan seorang lagi pakar, Dr. Azizul Awwaluddin, itu pakar perunding psikiatri ataupun consultation liaison bersama dengan Hospital Putrajaya, dan bersama dengan beliau kita akan bincangkan tentang aspek mental psychology dan juga bagaimana pasangan untuk golongan yang menghadapi masalah buah pinggang ini dapat membantu mereka mengharungi cabaran yang memang sukar ini, iaitu cabaran yang berkaitan dengan seksualiti mereka. Kerana untuk lelaki, identiti kita adalah terpaut dengan seksualiti kita. Dan ini kalau ada apa-apa yang menghalang daripada kita mungkin mencapai sesuatu yang kita inginkan itu dari segi kepuasan dan juga dari segi ereksi itu sendiri, rasanya ia akan mengganggu kitaran hidup kita secara keseluruhan. Jadi kita akan bersama dengan Dr. Azizul sekarang yang telah pun bersedia bersama dengan kita secara langsung juga. Terima kasih Dr. Azizul kerana sudi bersama kami. Dr. Azizul, mungkin unmute Dr. Azizul. Alright, okay, sorry. Okay, terima kasih Terence. Ya, selamat tengah hari kepada semua pendengar yang menyertai platform kita pada tengah hari ini. Dan saya tak nafikan topik kita pada tengah hari ini agak sensational, boleh dikatakan. Sebelum Doktor sudah mendengar tadi sedikit perbualan saya dengan Dr. George. Jadi kita akan ke aspek seterusnya yang lebih khusus kepada mental ataupun psikologi. Kita akan mulakan dengan soalan pertama yang kerap ditanya juga kepada pakar. Apakah faktor yang menyumbang ke arah masalah seksual di kalangan pesakit buah pinggang? Soalan ini ada dijawab sedikit oleh Dr. George tadi, tapi kita akan berkaitan dengan lebih lanjut bersama Dr. Terima kasih Terence. Tapi sebelum tu mungkin sebagai pengenalan, kalau kita bercerita pasal seksualiti ini, orang mengatakan bahawa seksualiti adalah individu itu untuk mempamerkan kecenderungan dia berdasarkan gender yang dia ada. Jadi apabila kita bercerita pasal perlakuan seks itu sendiri, dia mungkin melibatkan komponen seperti pleasure, seronok, nikmat. Yang kedua, excitement. Kita enjoy melakukan perkara tersebut dan ada connection dengan pasangan, dengan orang yang kita melakukan aktiviti tersebut. Jadi ada orang melihat perkara ini seperti satu persembahan ataupun performance. Kalau kita melihat intimasi itu pula, intim dia tak semestinya mempunyai physical contact. Dia lebih kepada how close, rapatnya kita dengan pasangan itu, dan pasangan itu merasa selamat, tenang semasa perlakuan intim itu, dan yang paling penting sekali, mereka rasa disayangi, rasa mereka ditatangi dengan baik. Ini yang konsep intimacy. So lebih kepada experience berbanding dengan performance. Jadi ini secara gambaran kalau kita nak bandingkan sex activity itu dengan intimacy dalam keadaan yang mungkin kehidupan seharian kita. Jadi seperti Dr. George cakap tadi, dengan jelas faktor yang boleh cenderung kepada masalah sexual dysfunction lebih kepada kekurangan bekal darah ke alat vital itu menyebabkan seseorang itu tidak dapat mencapai tahap yang diperlukan. Jadi ini kita dalam konteks psikologi ataupun psikiatri, kita dapati bahawa bukan saja semata-mata orang itu ada penyakit buah pinggang ataupun dalam dialisis, mereka kemungkinan ada penyakit yang berkaitan dengan primary sexual dysfunction. Yang seperti contohnya kalau di kalangan lelaki, mungkin mereka sukar untuk mendapat arousal ataupun susah mendapat orgasm ataupun mudah mendapat premature ejaculation ataupun delayed ejaculation. Kerana kalau kita tengok sebelum kita lihat konteks penyakit, kita lihat dulu normal sexual cycles response, di mana untuk pelakuan sexual activity itu dia perlu bermula dengan desire, keinginan untuk melakukan hubungan intim tersebut. Jadi kalau ada masalah desire seseorang itu, keinginan,
tentunya mereka akan ada masalah tentang arousal secara primarinya, ya. Jadi kalau mereka ada masalah desire, mereka mungkin akan ada masalah untuk arouse dan tidak dapat mencapai climax ataupun orgasm. Jadi mereka di kalangan lelaki mungkin ada masalah ini dan mereka tampil berjumpa dengan doktor urologi ataupun psikiatri kerana disebabkan oleh masalah sexual dysfunction ini. Kita dapati bahawa kajian 80% individu yang ada masalah seksual ini mereka menghadapi kemurungan. Besar dia punya figure itu. 80% of people with erectile dysfunction ada masalah kemurungan, dan kemurungan itu sendiri boleh leading to masalah seksual juga. Di kalangan perempuan juga kita mungkin tak fokus pada lelaki, perempuan wanita juga mereka juga ada masalah primary dari segi sexuality mereka. Mereka mungkin ada masalah untuk mencapai orgasm. Mereka mungkin tak berdaya untuk mencapai arousal yang dikehendaki oleh pasangannya sekiranya mereka ini memang penyakit penyakit buah pinggang dan dalam dialisis. Yang sering kita lihat di klinik kita ialah mereka yang datang dengan masalah dyspareunia ataupun penetration disorder. Mereka tidak dapat melakukan hubungan intim kerana sentuhan itu mendatangkan kesakitan yang ketara, ya. Dan tak lupa juga mereka yang ada masalah berkaitan dengan vaginismus. Otot sulit mereka menjadi spasm, mereka tidak dapat melakukan hubungan intim. Ini mendatangkan rasa kekecewaan kepada mereka ataupun individu. Apatah lagi sekiranya kalau mereka ada masalah sakit buah pinggang, ginjal dengan perkara-perkara faktor yang telah disebutkan oleh Dr. George tadi akan meningkatkan lagi risiko tersebut. Ya, so kita sentuh tentang yang apa faktor tadi yang oleh Dr. George tadi. Itu yang faktor yang selainnya ialah masalah psikologi sendiri. Seperti yang saya cadang yang katakan tadi, lebih kurang separuh orang yang ada kemurungan mereka akan menghadapi masalah tentang desire berkaitan dengan masalah intim, ya. Mereka yang ada masalah anxiety, resah yang keterlaluan, mereka juga akan tidak dapat memberi tumpuan kepada intimasi, keintiman ataupun pelakon seksual. Kerana untuk melakukan hubungan intim dan seksual, mungkin Terence ataupun pendengar di sana, you need to be relaxed in order for you to get the parasympathetic innervation to allow the erection to happen. Tapi apabila anda terlampau anxious, you will never get erection satisfactorily kerana your sympathetic urge is so huge. Jadi apabila anda dalam keadaan anxious, mungkin kita pun terfikir how can you perform, ya. Dan apabila anda dalam masalah emosi yang lain seperti dalam keadaan meratapi kematian, grieving, when you feel annoyed tentang pasangan anda sendiri ataupun you merasakan diri anda tidak lagi atraktif bila anda ada dialisis with the fistula here, perut, itu juga boleh mendatangkan kesan kepada emosi. Dan faktor yang terakhir, not to forget, remember, banyak teknologi terkini ataupun rawatan-rawatan berkenaan dengan penyakit-penyakit lain. Contohnya ubat darah tinggi sendiri, ubat kolesterol sendiri, dia boleh menurunkan faktor desire seseorang kepada sexuality, ya. Ubat-ubat antidepresan sendiri, ubat untuk penyakit psikiatri sendiri boleh menyebabkan libido seseorang itu rendah. Jadi ada banyak faktor yang boleh menyebabkan kenapa seseorang yang ada penyakit buah pinggang dengan dialisis ditambah dengan faktor tadi menyebabkan mereka cenderung untuk dapat masalah seksual. Jadi dalam dunia moden kita boleh lihat beberapa faktor yang memang menonjol yang sedang mengakibatkan isu ini di kalangan kita semua, tapi ia adalah mungkin lebih berganda ataupun lebih dikuasa dua kan apabila kita melihat kepada seorang pesakit buah pinggang yang mengalami pelbagai lagi isu fizikal yang lain, dan disebabkan oleh itu ia akan membawa kepada satu keadaan psikologi yang menyebabkan isu dengan seksualiti mereka. Kita ke soalan berikutnya untuk Dr. Azizul. Bagaimana seorang pesakit boleh mengenali sama ada masalah seksual mereka adalah berpunca daripada faktor fizikal yang disebutkan oleh Dr. Azizul dan Dr. George tadi ataupun masalah emosi semata-mata? Okay. So topik yang ini memang bukan mudah kita nak kesan semasa kita melihat pesakit apabila mereka datang ke klinik kita, kerana macam tabu tadi, kita nak kata bahawa untuk bercerita secara terbuka kepada doktor, terutamanya kalau Terence seorang lelaki ingin menceritakan masalah seksual kepada doktor anda seorang perempuan, itu salah satu faktor yang kadang-kadang walaupun kita tidak perlu bias dalam perkara ini, tetapi perkara itu
tidak dapat dielakkan kadang-kadang untuk pesakit tidak berceritakan kepada mereka tentang masalah seksual itu, walaupun doktor itu mungkin rasanya masalah itu wujud pada pesakit mereka. Jadi kalau untuk pesakit buah pinggang ini, of course kita tahu secara fizikalnya seperti yang diterangkan oleh Dr. George tadi, penyakit buah pinggang itu sendiri akan menyebabkan mereka akan letih, lesu disebabkan oleh uremia. Mereka ada anemia. Jadi itu sudah faktor yang cukup untuk menyebabkan mereka rasa mereka ada masalah seksual disebabkan fizikal mereka. Tapi walaupun dari konteks psikologi, kadang-kadang ada beberapa tips yang kita boleh kemungkinan suspek. Ya, kita boleh menjangkakan mereka ini ada masalah sexuality, ada masalah intimacy mereka disebabkan oleh faktor psikologi ataupun emosi. Ini kita akan susuli dengan beberapa set soalan. Contohnya, adakah anda mempunyai masalah berkaitan dengan perasaan kemurungan? Hilang rasa desire untuk melakukan perkara-perkara yang anda biasa lakukan. Ini adalah woolly questions yang biasanya kita nak address kepada pesakit tentang tahap emosi mereka. Sekiranya mereka mengatakan, ya doktor, saya memang sebelum ini ada rasa kemurungan dan ciri-ciri kemurungan seperti tidak selera makan, gangguan tidur yang ketara, rasa diri yang tak berguna. Sekiranya set ini ada dan mereka ada masalah gangguan seksual, kita boleh katakan kaitannya ini kepada masalah emosi. Kerana tak semuanya orang yang ada masalah dialisis, mereka ada simptom kemurungan. Mereka ada masalah gangguan tidur atau selera makan. Jadi dia cuma mengatakan bahawa mereka ada masalah tentang untuk melakukan hubungan intim. Jadi ini antara set questions yang kita boleh menjangkakan. So individu itu mereka ada masalah seksual disebabkan oleh faktor emosi. Ya. Akhirnya soalan-soalan sama juga boleh kita tanya kepada yang tidak mengalami masalah buah pinggang, dari segi bagaimana untuk menilai sama ada masalah mereka itu adalah fizikal semata-mata ataupun berpunca daripada emosi mereka sendiri. Namun kalau kita lihat kepada pesakit buah pinggang itu, rasanya banyak lagi perkara yang mengakibatkan situasi dengan gangguan seksual ini. Tetapi apakah pula kesannya kepada pasangan mereka? Kita ke soalan yang seterusnya. Soalan yang ketiga untuk Dr. Azizul. Bagaimana pesakit buah pinggang dapat mengatasi tekanan emosi dalam hubungan intim bersama dengan pasangan? Kerana ini adalah seperti yang Dr. Azizul katakan tadi, intim tu berarti kita berasa selamat dengan seseorang. Tapi apabila mengalami gangguan seksual itu sendiri dan kita tidak boleh membuat suatu perkara yang biasa kita lakukan, sudah pasti kita rasa macam seolah-olah kita tidak dapat puaskan pasangan kita. Jadi bagaimana untuk seorang yang menghadapi masalah buah pinggang ini berurusan dengan semua itu di dalam fikiran mereka? Right, so Terence dah menjawab beberapa jawapan untuk saya. Good. Terence telah menjawab juga soalan untuk saya tadi, ya. Ya, betul. Kesan kepada individu disebabkan oleh masalah seksual ini memang ketara seperti yang kita cakap tadi lah, erectile dysfunction untuk lelaki ataupun sexual disorder di kalangan perempuan lebih 80%, up to 80% akan dapat kemurungan. Jadi ini kerana kalau saya bercerita dalam konteks sexual, kata impairment ini seperti seolah mereka loss of function. Mereka rasa bahawa mereka telah kehilangan satu fungsi yang sangat vital, loss of masculinity. Ya, mereka rasa loss of pride. Mereka sebagai ketua keluarga, ya, dan sebelum ini mereka berkuasa terhadap pasangan mereka, tapi kali ini mereka loss of that power. Mereka akan rasa worthless, tidak berguna, dan kadang-kadang respon ataupun reaksi daripada pasangan menyebabkan mereka rasa rejected. Ya, mereka mungkin akan rasa bahawa mereka tidak mampu dan mereka sebabnya, just imagine kalau mereka buat dialisis 3 kali satu minggu. Satu dialisis tu sampai 4 jam. Dan selepas dialisis mereka penat dan pening dengan kesan fistula lebam sana sini. Pelakuan intimasi itu kadang-kadang mungkin menyakitkan. Jadi ini yang menyebabkan individu yang ada dialisis dan penyakit buah pinggang ini berasa tertekan kerana mereka tidak mendapat apa yang mereka inginkan dalam hubungan intim dan mereka tidak dapat memenuhi keperluan pasangan mereka. Jadi macam mana cara untuk kita mengatasi tekanan emosi ini?
Seperti yang penting sekali ialah kita nakkan mereka supaya tampil untuk boleh bercerita pasal pengalaman itu selepas mereka bercerita tentang masalah fizikal berkaitan dengan parameter. Bila kita buat analisis, kita akan check your urea macam mana, your creatinine macam mana, HB macam mana, masa dialisis macam mana. Part terakhir yang tak perlu dilupakan, macam mana anda dengan pasangan anda. Jadi ini satu part yang kemungkinan doktor semasa merawat pesakit dialisis includekan perkara itu kerana pesakit rasa bahawa we are listening to them as a human being. Bukan kita melihat hanya organ itu sahaja berfungsi, tetapi kita melihat mereka sebagai a person to another person is also functioning. Ya, jadi benda ini perlukan evaluation accordingly dan mungkin memerlukan satu tempat dan satu suasana yang mungkin private kepada individu. Seperti yang kita kata bahawa benda ini bukan mudah untuk dicakapkan secara terbuka dan seorang doktor itu perlu sensitif untuk mengemukakan soalan berkaitan dengan perkara itu without feeling judgemental. Kita akan cakap kepada mereka bahawa you are not alone here. Kalau anda ada masalah itu, sebenarnya ada pesakit dialisis lain pun ada masalah yang sama. Jadi pesakit rasa bahawa well, I am not alone now. Kerana pesakit rasa takut untuk bercerita kerana dia rasakan bahawa he is only one in this country yang ada masalah ini. Jadi tak boleh nak bercerita dengan orang. And admit this problem. You have this problem, admit the problem, and then the doctor try not to be judgemental, and the person pun jangan bagi judgemental tentang apa yang dia rasa kepada kelemahan diri dia, dan he needs to learn more things about sexual issue supaya dia bermotivasi untuk improve the situation. Jadi yang pentingnya bukan dia seorangan. Ya. Ya. Terima kasih Dr. Azizul kerana menjawab beberapa soalan yang agak sukar tadi dan telah memberi penjelasan tentang psikologi seseorang individu menghadapi masalah ini. Terima kasih Dr. Azizul. Kita akan kembali bersama Dr. Azizul dalam perbincangan bersama dengan semua pakar sebagai sebuah panel. Seterusnya kita akan bersama dengan Dr. Rosnawati Yahya, Ketua Pegawai Perubatan Davita Malaysia, pakar perunding nefrologi di Hospital Kuala Lumpur. Terima kasih Dr. Rosna kerana bersama kami. Terima kasih Terence. Dan Dr. Rosna, kita akan bincangkan tentang pengalaman Davita sendiri bersama dengan pesakit-pesakit buah pinggang dan juga bagaimana Davita membantu mereka dalam menghadapi satu cabaran yang agak besar yang memang terpaut dengan identiti mereka. Soalan pertama untuk Dr. Rosna yang sering kali ditanya, pernahkah Davita menerima seorang pesakit yang mengalami masalah mati pucuk atau masalah kelemahan pada organnya? Okey, daripada maklumat yang kita dapat daripada Dr. George tadi, kita jangkakan lebih kurang 70% daripada pesakit dialisis mengalami masalah ini. Davita Malaysia mempunyai 2,000 pesakit secara keseluruhannya dan lebih kurang 60% adalah pesakit lelaki. Right? So kita daripada jangkaan 70% tadi kita boleh agak-agak lebih kurang 600 hingga ke 800 pesakit yang sekarang ini menjalani rawatan di Pusat Dialisis Davita seluruh Malaysia mempunyai masalah ini. Daripada pengalaman peribadi saya boleh katakan yang kurang daripada 10 orang pesakit pernah menyatakan mereka mempunyai masalah mati pucuk. Ini bermakna masalah ini tidak dibincangkan secara terbuka, sama ada pesakit merasa malu, merasa tidak selesa ataupun persekitaran yang tidak kondusif untuk kita membincangkan masalah-masalah yang intim. So apa yang kita boleh lakukan, kita perlu galakkan, kita perlu menyatakan kepada pesakit, perlu berjumpa pesakit dengan pasangan masing-masing untuk membincangkan masalah ini dengan lebih lanjut. Right? Dengan lebih lanjut. Dan itu adalah perkara yang penting. Dan kalau kita dapat lihat ini bukan saja isu berkaitan dengan pesakit buah pinggang seperti apa yang disebutkan Dr. George, walaupun kesedaran itu meningkat tapi tabu itu masih ada, masih kuat di kalangan kaum lelaki sebenarnya untuk tampil dan memberitahu kepada doktor pakar berkaitan dengan masalah mereka. Kita ke soalan seterusnya untuk Dr. Rosna. Adakah perlu bagi seorang pesakit buah pinggang untuk memaklumkan masalah mati pucuk mereka ketika berdaftar dengan Davita
adakah masalah tersebut akan memberi kesan kepada rawatan dialisis mereka? Okey, macam yang saya maklumkan tadi, kebanyakan pesakit merasa tidak selesa, right? Kebanyakan pesakit yang datang ke pusat-pusat dialisis swasta telah menjalani rawatan di mungkin di hospital-hospital kerajaan, dan sewaktu mereka datang ke Davita, mereka adalah pesakit yang baru. Pertama sekali berjumpa dengan kaki tangan yang baru, doktor pakar yang baru, dan mereka mungkin merasa sangat malu untuk membincangkan masalah-masalah yang intimate. So secara keseluruhannya mungkin tidak perlu membincangkan masalah ini sewaktu memulakan rawatan. Mungkin masalah ini tidak menjejaskan rawatan dialisis, kita boleh mulakan rawatan dialisis. Tapi sekiranya pesakit merasakan tak ada apa masalah untuk menyatakan masalah tersebut, kadang-kadang apa yang doktor boleh buat, doktor boleh kaji ubat-ubatan yang macam yang Dr. George mention tadi, sesetengah ubat darah tinggi boleh boleh menyebabkan masalah ini. Dan kadang-kadang simple step, langkah yang mudah, kita berhentikan ubat tersebut dan ia boleh menyelesaikan masalah ini. Kadang-kadang masalah ni macam kita apa yang dinyatakan oleh Dr. Azizul tadi, kadang-kadang masalah ni is a transient problem, masalah yang sementara. Di peringkat awal, semasa seseorang itu didiagnoskan dengan penyakit kegagalan buah pinggang peringkat akhir, ini adalah diagnosis yang besar, right? And boleh katakan kesemua orang bila mendengar diagnosis end stage renal failure, kegagalan buah pinggang peringkat akhir dan perlu menjalani rawatan dialisis sepanjang hayat, mereka mendapat tekanan emosi yang sangat teruk. Dan ini akan mengambil masa untuk mereka pulih daripada perasaan tersebut dengan menjalani rawatan dialisis, membersihkan darah yang sedia ada kotor. Mungkin mereka selepas beberapa bulan mereka akan merasa lebih sihat, selera makan kembali, rawatan kekurangan darah telah diberi dan mereka akan jadi lebih bertenaga. Mungkin selepas 3-4 bulan memulakan rawatan dialisis, mereka akan rasa lebih pulih dan masalah seksualiti ini juga akan bertambah baik. Ya, jadi itu satu kemungkinan yang memberi, saya rasa, perspektif baru pada perbincangan kita juga. Seterusnya kita ke soalan yang ketiga untuk Dr. Rosna. Adakah Davita merujuk pesakit yang mengalami mati pucuk kepada golongan profesional untuk bantuan emosi dan psikologi, kerana kita telah bincangkan bahawa ia mungkin punca daripada gangguan kepada emosi mereka kerana tekanan akibat daripada rawatan sendiri 4 jam menjalani dialisis dan kesannya kepada fizikal mereka. Mungkin apabila mereka intim dengan pasangan, ia sekadar hubungan yang tidak selesa, jadi ia bukan faktor fizikal. Masalah mati pucuk bukan perkara yang pakar nefrologi ataupun pakar pegawai perubatan yang bertanggungjawab mahir untuk merawatnya. Sekiranya kami dimaklumkan dengan sesuatu masalah yang di luar kemampuan kami untuk merawat atau menguruskannya, kita pasti akan merujuk kepada pakar-pakar yang lebih mahir dalam menangani masalah ini. Dan apakah sokongan yang seterusnya diberikan kepada pesakit-pesakit yang mengalami isu ini? Sokongan mungkin dari segi kaunseling ataupun kalau di luar bidang kepakaran Davita, bagaimana sokongan ini diulurkan kepada mereka? Okey, kadang-kadang daripada pengalaman saya sebagai pakar nefrologi yang melawat pesakit di pusat-pusat dialisis, sokongan daripada pasangan kadang-kadang tu kita tak dapat tengok sokongan daripada pasangan. Kadang-kadang bila kami melawat ke sesetengah klinik, pasangan tidak hadir bersama ataupun isu-isu ni tidak pernah dibangkitkan sama sekali. Masalah isu seksualiti ni tidak dibangkitkan sama sekali. Jadi itu antara isu-isu yang perlu dibangkitkan. Doktor tidak akan bertanya kepada pesakit sekiranya pesakit tidak membawakan isu kepada doktor. So
Lebih penting untuk seseorang pesakit itu menyatakan, doktor, saya mempunyai masalah ini, saya membawa pasangan saya, dan kemudian kita boleh meneruskan dengan kaunseling dan sebagainya. Rasanya Dr. Rosnah sudah pun menjawab semua soalan yang ingin saya tanya berkaitan dengan kaunseling dan juga pasangan. Jadi kita akan melihat ke ruangan komen sekarang kerana telah pun dipenuhi dengan soalan daripada para penonton. Terima kasih kerana anda juga membantu sebenarnya untuk memecahkan tabu ni, menjauhkan tabu daripada perbincangan kita, kerana dengan tabu itu sahaja kita boleh melihat pelbagai permasalahan timbul kerana kita enggan untuk tampil dan mendapat bantuan daripada pakar. Jadi kita akan bawa kembali untuk bersama dalam perbincangan ini Dr. George dan juga Dr. Azizul untuk kita sama-sama cuba untuk menjawab soalan-soalan daripada rakan-rakan kita yang sedang juga menyaksikan kita secara langsung. Pertamanya adalah suatu soalan yang juga daripada penonton kita, Adi A. Radi. Apakah tanda sakit buah pinggang dan apakah puncanya, dan juga apakah lemah syawat juga berpunca daripada sakit buah pinggang itu sendiri? Rasanya kita telah menjawab sedikit sebanyak soalan ini, tapi last sekali, adakah merokok juga boleh menjadi punca mati pucuk? Jadi ada banyak soalan dalam satu tu digabungkan. Kita cuba pecahkan apakah tanda-tanda sakit buah pinggang dan puncanya. Dr. Rosnah sebagai pakar nefrologi, saya rasa doktor boleh menjawab bahagian ini. Okey, kebanyakan penyakit buah pinggang pada peringkat awalnya tidak mempunyai apa-apa tanda, dan kita dapat membuat pengesanan seseorang itu mempunyai penyakit buah pinggang dengan menjalani ujian darah dan ujian air kencing. Sekiranya mereka mendapat tanda-tanda, contohnya kebanyakan orang mendapat bengkak kaki, bengkak muka, air yang berlebihan, rasa loya dan muntah dan tidak lalu makan, biasanya itu tanda-tanda yang sudah mencecah ke peringkat akhir, di mana pesakit tersebut sama ada perlu menjalani transplant ataupun rawatan dialisis. Right? Punca penyakit buah pinggang, Puncanya. Punca penyakit buah pinggang di Malaysia, 60% daripada pesakit buah pinggang peringkat akhir kita adalah disebabkan kencing manis. Selebihnya disebabkan oleh penyakit darah tinggi yang tidak terkawal, pengambilan ubat-ubat tahan sakit yang tidak terkawal, batu karang dan radang dalam buah pinggang. Jadi ini juga menjawab persoalan-persoalan yang lain juga. Adakah batu karang menyebabkan penyakit buah pinggang ataupun penyakit buah pinggang menyebabkan batu karang? Rasanya Dr. Rosnah dah menjawab soalan itu. Kita bersama Dr. George untuk mendapat jawapan kepada persoalan, adakah merokok itu menyebabkan mati pucuk? Memang merokok mengakibatkan mati pucuk ni kerana kekurangannya bekalan darah, ya, menjadikan bekalan darah yang lemah, ya. Yang ni yang tadi saya bincang tadi, yang arteriosklerosis, kerana rokok ni mengakibatkan kerosakan saluran darahnya, menyempitkan saluran darah ke seluruh badan dan mengurangkan bekalan darah ke zakar, sukar untuk ereksi. Memang sudah bukti merokok akan menjadikan masalah mati pucuk, ya. So berhenti merokok atau jangan mula berkot. Mesej yang begitu berkesan sekali kalau kita panjangkan, ya, kepada kementerian-kementerian berwajib. Kalau gunakan slogan merokok mengakibatkan mati pucuk besar-besar, rasanya ramai akan berhenti merokok. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, kita ada pelbagai hadiah menarik yang menanti anda juga. Jadi jangan lepaskan peluang untuk memenangi hadiah-hadiah seperti yang anda lihat tadi. Di penghujung siaran kita nanti kita akan bawakan peluang itu kepada anda. Kita ke soalan yang kedua yang telah ditanya oleh rakan kita melalui komen. Apakah hormon kesuburan? Adakah hormon kesuburan untuk kaum lelaki? Biasanya kita dengar untuk kaum wanita. Wow, ini agak di luar daripada perbincangan kita tentang kesuburan. Adakah sesiapa di antara anda bertiga ingin cuba untuk menjawab soalan ini? Mungkin Dr. George. Ya. Okey. So kesuburannya di kaum lelakinya, kita biasanya boleh buat analisis sperma, ya. Tadi kita sudah bincangnya jumlah sperma, aktif sperma dan juga matangnya sperma. Tetapi hormon kesuburan lelaki ialah testosteron dan juga FSH dengan LH, ya.
So biasanya untuk ujian kesuburan untuk kaum lelaki semasa jumpa doktor sperm hunter, ya. So dan kita ni memang check lah testosteron, LH dengan FSH. Yang ini 3 hormon yang terpenting untuk kesuburan lelaki. Ni Dr. George, ada juga di antara kita yang pernah mendengar tentang testosterone replacement therapy. Adakah ia akan memberi kesan kepada produksi hormon secara semula jadi dalam badan dan juga mungkin meningkatkan kesuburan atau sebaliknya? Yeah, Terence tanya untuk on behalf of your friend lah, ya. On behalf of a friend. Of course. Yeah, okay. Testosteron yang terlampau tinggi akan memberhentikan fungsi biasa dalam testikel. Jadi yang peminat-peminat gym, ya, kalau pergi ke gym yang ada guna testosteron yang tidak ada control punya, yang testikelnya akan mengecut dan jadi kecil, ya. Jadi fungsi yang biasa testosteron untuk menghasilkan testosteron akan hilang. Yang fungsi ini mungkin tidak akan kembali. So jadinya testikel akan mengecut. So yang badannya jadi besar tapi testikelnya kecil dan juga kesuburannya hilang. Saya rasa Dr. George telah membantu ramai orang dengan jawapan itu. Kita ke soalan seterusnya daripada rakan-rakan kita. Seksualiti yang terjejas boleh sembuh balik ke? Tanya Andy Lai. Saya rasa Dr. Azizul mungkin boleh mencuba untuk menjawab dari perspektif emosi dan psikologi kita. Okay. So dalam hal ini mungkin jawapannya bukan dari sudut psikologi saja, malah daripada sudut fizikal juga tentang penyakit buah pinggang itu sendiri. Tapi kalau untuk dari segi psikologi, apabila kalau kita kenal pasti masalah keburungan ataupun masalah psikologi mereka yang menjejaskan fungsi seksualiti mereka, biasanya terapi kita akan fokus kepada penyelesaian untuk membantu mereka keluar daripada that misery. Ya, jadi dan kerana kita tahu salah satu ciri masalah gangguan seksual berlaku dalam kemurungan anxiety. Jadi kalau perkara itu kita berjaya membantu individu itu untuk menangani masalah ataupun krisis yang mereka hadapi, biasanya kemampuan seksual mereka akan meningkat perlahan-lahan, ditambah juga dengan sokongan oleh pasangan mereka, memberi keyakinan kepada mereka. Kerana apa yang kita sarankan dalam terapi dengan pasangan, ya, kita try tidak fokus kepada alat vital semata-mata dalam proses rawatan terapi itu. Kerana kita juga empower individu itu ataupun pasangan explore the senses tentang touching, tentang tasting, smelling and the body texture of your partner ataupun pesakit itu sendiri. Inilah kerana untuk menambahkan perasaan intimacy itu sendiri. You feel loved, you feel cared by your spouse dan memberi harapan kepada pesakit itu bahawa I am with you. I am your lover, I am not your carer. Jadi kadang-kadang ini menyebabkan ketakutan kepada pesakit kerana mereka membebankan pasangan mereka. Jadi mereka cuba tidak mahu mendapatkan layanan seksual itu kerana bimbang. Saya telah pun sakit, saya nak demand sex from my partner. Tapi sebenarnya partner dia pun ingin berkeinginkan perkara itu. Tapi apabila mereka tidak ada mutual conversation, cari masa yang bersesuaian untuk mereka memikirkan whatever interesting thing tentang what you can imagine about sex that interests you. Jadi perbualan itu dalam bilik tidur contohnya akan memberikan semangat untuk pasangan masing-masing to explore. This is what I want, this is what you can give. So based on your ability, I don't demand more because I know that you have certain disabilities. So what can I provide you? Jadi ini boleh membantu dengan cara meningkatkan perkara regular yang you boleh buat bersama antara pasangan itu, seperti makan bersama. Bila makan bersama, mungkin nak suap sama-sama ke, ya, holding hands ke, ini boleh meningkatkan suasana intimacy itu. InsyaAllah apabila sampai ke tempat tidur, mungkin prestasi seksual itu boleh meningkat secara psikologi.
Ya, jadi ini adalah membawa perbincangan kita juga menjurus kepada perspektif yang berbeza tentang seksualiti dan hubungan intim itu, dan peranan pasangan juga yang boleh dimainkan dalam membantu individu yang terkesan. Seterusnya saya rasa soalan agak banyak juga, kita akan cuba jawab sebanyak mana yang boleh. Ini saya rasa sudah pun dijawab oleh Dr. Rosnah, tapi Dr. Rosnah mungkin ingin cuba jawab semula dengan sebarang pertambahan. Adakah masalah batu karang yang menyebabkan masalah buah pinggang atau sebaliknya, iaitu masalah buah pinggang yang menyebabkan berlakunya pertumbuhan batu karang? Masalah batu karang biasanya yang menyebabkan masalah buah pinggang kerana batu karang tersebut menyekat aliran air kencing, apa yang kita panggil obstructive uropathy, dia menyebabkan kidney itu lama-lama dia membengkak dan tidak lagi sebahagian penapis dia tu dia tersumbat dan tak boleh mengalir. Itu jawapannya. Di Malaysia lebih kurang 1 hingga 2% pesakit kegagalan buah pinggang peringkat akhir ni disebabkan oleh batu karang. Right? Dan kadang-kadang jangkitan kuman kerana batu karang tu membahayakan fungsi buah pinggang juga kan, Dr. Rosnah? Betul. Sekiranya kita dapat jangkitan kuman dalam saluran buah pinggang tu pun boleh menjejaskan fungsi buah pinggang. Ya, betul. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada semua pakar kita kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan ini, dan saya kira mungkin kita akan lakukan semula perbincangan seperti ini kerana ia membawa satu permasalahan yang agak tabu ke hadapan untuk dilihat, ditonton dengan secara ilmiah, akademik, dan kita telah membantu untuk merungkaikan pelbagai permasalahan dan mungkin salah tanggapan mereka terhadap isu ini. Terima kasih kepada Dr. Rosnah, Dr. George dan Dr. Azizul kerana sudi bersama kami dalam OMG, Oh My Ginjal. Baik, dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersiaran langsung bersama dengan saya dan juga pakar-pakar daripada seluruh negara membincangkan isu yang agak tabu ini dalam episod pertama OMG, Oh My Ginjal, berkaitan sakit buah pinggang itu dengan isu seksualiti. Jadi untuk episod yang seterusnya, pastikan anda terus setia bersama kami. Sila like Facebook page Davita sekarang juga untuk sebarang pautan-pautan yang berkaitan dengan episod seterusnya, dan juga anda akan mendapat maklumat yang begitu berkesan untuk anda menjaga kesihatan buah pinggang anda. Kita hanya ada 2 buah pinggang, jagalah buah pinggang itu. Janganlah sampai ada isu yang menyebabkan komplikasi yang telah kami sebutkan melalui episod ini. Sila jaga buah pinggang anda. Bagi pihak OMG, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan kita akan jumpa dalam episod seterusnya esok.